Morning teacher. Okay, wait. Okay, sudah baca? Sudah download ke? Sudah tengok-tengok Sudah. the notes? Okay ya. So hari ni kita masuk baru sikit ya. Cinta, good morning. Good morning. Selamat pagi, Reventino. Morning ya. Alright. Boleh dengar suara teacher clear? Is it clear? Boleh dengar dengan clear? Alright. So, adakah kamu sudah baca nota sebelum cikgu proceed? Adakah sudah membaca nota ke belum download? Hello? Nanti download tengok tu nota. Okay, so we proceed our lesson. Sekejap saja, should be simple one tapi mesti mau diterangkan lah. Okay, can you see my screen? Boleh nampak skrin cikgu? Boleh. Boleh. Alright. Morning Daniel. Okay, so as for today, apa yang kita akan belajar, boleh nampak ya? Okay, so kita kalau suara teacher tidak clear atau the slides tidak appear, tidak nampak, just inform me ya. Okay, so kita start dengan aplikasi elektrolisis dalam industri. Is it clear my voice? Is it the slide okay? Boleh dengar, boleh nampak? Alright, so we just proceed. Bismillahirrahmanirrahim. So kamu faham, cikgu mudah mengajar ya. Okay now. So as for today kita akan belajar maksud berkomunikasi di sini maksudnya even tiada soalan kamu boleh bercakap mengenai aplikasi elektrolisis dalam industri. When we talk about industri ada 4 yang kita akan belajar, but as for today kita simplify our lesson, kita belajar 3. Ekstrak, sadur, tulinkan. Okay, cikgu pergi yang pertama, pengekstrakan logam. Alright, so tengok betul-betul supaya cepat faham ya. So kan bila kita buat pengekstrakan logam kan, pernah dengar perkataan biji timah ke? Ya. Hello, pernah ya? So biji timah tu actually kita mau dia punya timah sahaja. Okay. Kan daripada biji timah dia. Boleh faham ya? Itulah dinamakan pengekstrakan logam. Okay, kita hanya mau logam daripada bentuk asalnya, which is biji timah ya. Alright, so kita gunakan elektrolisis untuk ambil, extract tu is ambil ya, ambil logam daripada dia punya ores atau bijinya. Okay, so dalam kita punya syllabus, kita hanya belajar satu sahaja. So meaning to say, kamu hanya hafal satu biji saja, iaitu jenis aluminium oksida. Okay, so untuk pengekstrakan aluminium oksida, tengok di sini. So aluminium oksida yang kita mahu hanyalah logamnya. Logamnya, mana satu logam sini? Aluminium ke oksida? Mana satu yang metal logam? Aluminium. Very good. Kita mahu ambil aluminium daripada aluminium oksida. Ataupun kalau cikgu guna bahasa dalam slide ini, cikgu mahu ekstrak aluminium daripada aluminium oksida. Alright, actually aluminium oksida ni kita kenali sebagai bauxit. Kalau pernah dengar lah, geografi pernah belajar ni, bauxit ya. Alright now, so dalam kes ini kita gunakan larutan. Sebab metal tidak larut dalam air, logam tidak larut dalam air. So macam mana kita mau pastikan ada free moving ion? Elektron boleh bergerak bebas, kita panaskan. Remember bila kamu belajar dulu, bila panaskan biji boksit ni, biji aluminium ni, dia akan jadi leburan. Okay, leburan. So sampai sini leburan tidak sama dengan larutan. Larutan kita tidak perlu haba, kita campur air saja. Leburan kita panaskan biji timah itu. Boleh dapat tangkap di sini? Is it clear? Hello, is it clear? Clear. Alright, jadi yang di belakang ni no need lah sebab tingkatan 3 sebenarnya kamu sudah belajar ya. Okey, untuk pengekstrakan logam kita akan guna karbon, elektrod karbon. So sekarang the first one kita kena faham pengekstrakan logam ni apa faktor yang kita gunakan untuk memilih ion. Ada nampak perkataan larutan di sini? Ada nampak perkataan larutan? Tiada. Ada nampak perkataan kepekatan? Pun tiada. Ada nampak perkataan
Selain daripada elektrod karbon, maksudnya ada perkataan elektrod aluminium? Tiada. So, apa sebenarnya faktor yang kita gunakan? Sebenarnya untuk pengekstrakan logam, kita tidak menggunakan ketiga-tiga faktor ini, tetapi kita katakan ia mengikut siri kereaktifan logam. Ini kamu sudah belajar tingkatan 3. Alright, so begini ya, kelas. Kita tengok kedudukan karbon. Boleh nampak spot karbon di sini? Boleh nampak? Is it clear? Okey, kita hanya boleh guna elektrolisis ini untuk logam yang berada di atas karbon. Meaning to say logam yang lebih reaktif daripada karbon. Okey, maksudnya kita boleh guna untuk aluminium, untuk kalium, natrium. Tapi cikgu tidak boleh, kita tidak boleh guna untuk contoh mengambil zinc daripada zinc oksida, cannot. Sebab zinc itu berada di bawah karbon. Is it clear? Boleh dapat tangkap? Is it clear, kelas? Clear. Okey, jadi kalau ada soalan objektif, dia tanya, antara logam-logam berikut, manakah yang tidak boleh digunakan proses elektrolisis untuk mengekstrak logamnya? Okey, jadi dia bagi jawapan A, aluminium, B, magnesium, C, natrium, tiba-tiba D, kuprum. So the answer is D, kuprum, sebab ia berada di bawah karbon. Boleh dapat tangkap? Is it Boleh. clear? Ada lanjut? Should be okay ya. So we proceed now. So sekarang ini adalah gambar raja pengekstrakan logam. Tengok betul-betul ni senang saja. Cuma kamu kena tengok betul-betul. So, literally kita sudah nampak proses elektrolisisnya, gambar rajanya berbeza. Kalau nampak karbon sini, ini anode kita. Nampak? Yang macam bekas ini, itu adalah kathode. Dia berbeza dengan rajah elektrolisis biasa. Untuk pengekstrakan logam, begini raja dia. Kathode macam dinding bekas itu, anode adalah elektrod yang kita rendam dalam elektrolit kita. Boleh dapat tangkap? Dapat nampak mana anode, mana kathode? Ya. Yuhu. Boleh ya? Okey, sekarang dia punya apa ni namanya? Procedure, kamu kena hafal dahulu mana anode. Anode di dalam, kathode di luar. Okey, so sekarang sama macam elektrolisis biasa. Okay, the first one kita ada elektrolit kita. Elektrolit kita adalah bentuk leburan. Ingat leburan bukan larutan. So, untuk leburan, ia tidak mengandungi air. Meaning to say, dalam eksperimen ini, okay, kamu tidak akan nampak, okay, kamu tidak akan jumpa ion hidrogen, kamu tidak akan jumpa ion hidroksida. Kita hanya ada ion daripada nama sahaja. Aluminium oksida. Remember, depan will be your cation, belakang jadi anion. Macam nama cikgu, Amina Jekri. Cikgu punya cation, nama depan Amina. Jadi cation kita di sini apa? Cation kita aluminium. Alright? So, anion kita nama belakangnya oksida. Oh, ini bahasa Inggeris ya, oksida, oxide. Jadi sampai sini boleh faham kalau cikgu ada aluminium oksida, apa ion-ion yang hadir? Kita hanya ada ion oksida, kita ada ion aluminium. Boleh dapat tangkap di sini? Sampai sini boleh tangkap? Sini dulu. Is it okay? Hello? Okay ya? But adakah kita jumpa ion hidrogen dengan hidroksida? Tidak. Kenapa tidak? Sebab elektrolit kita dalam bentuk leburan. Dia tiada air, dia dipanaskan. Is it clear? Boleh faham Now, sekarang macam biasa, anion pergi anode, cation pergi kathode. So dekat anode, since kita ada ion oksida, ia juga sama dengan ion hidroksida. Dia oksida, hidroksida. Sida-sida ni dia akan hasilkan gas oksigen. While dekat cation kita ada ion aluminium. So bila ada ion aluminium,
Ingat, bila lepas elektrolisis dia akan jadi atom. Atom aluminium. Boleh dapat tangkap? Hello, boleh dapat tangkap? Kenapa tidak? Okey, sampai sini boleh faham ya kenapa hanya ada hanya ada satu anion, ada satu kation? Boleh faham? Ya. Sebab tiada air kan? Itu betul ya. Sebab ini molten, leburan. Kalau tadi larutan baru ada ion hidroksida, baru ada ion hidrogen. Sekarang kita bentuk leburan, tiada molekul air. Boleh faham ya? Okay, now. Daripada anion ni, anion akan tertarik pergi anode. So, ion oksida dia akan ternyahcas dan membentuk gas oksigen. Sida, asalkan belakangnya sida, dia akan hasilkan gas oksigen. Macam ion hidroksida. Right, sampai sini boleh faham? Is it faham? Boleh faham? Hello, faham? Okay, meaning to say dekat anode apa yang terhasil? Gas oksigen. Dekat katot sebab ada cation kan? Cation kita hanya ada satu, ion aluminium. Sebab cikgu dapat daripada nama dia ni, aluminium oksida. So, ion aluminium bila kita nyacas, ion akan bertukar jadi atom. Nama belakangnya sama. Contoh ion amina ternyacas menjadi atom amina. Nama belakangnya masih sama, aluminium. So, atom ni kan kelas kita boleh nampak. Dia wujud dalam bentuk pepejal. Macam atom kuprum. Ion, we not able to see ion. Kita tidak boleh nampak. Okey, sampai sini boleh faham sampai dia punya hasil. Kalau dalam soalan, apakah hasil pengekstrakan di anode? Gas oksigen. Apakah hasil pengekstrakan di katot? Atom aluminium. Dapat di sini boleh faham? Hello. Hello, yuhu. Okey, boleh ya? Okey, sekarang sampai sini kan. Now, kalau kamu tengok sini, daripada aluminium oksida, kita punya hasil di katot adalah atom aluminium. Meaning to say, by the end of eksperimen proses, aluminium ni kita sudah ambil daripada aluminium oksida. Macam begini keadaannya. Oksigen, tengok kursus cikgu. Oksigen terhasil di sekitar anode. Ini katot. Ini katot. Yang tepi ni, ini katot. Jadi, katot tadi akan terhasil atom aluminium. So, atom aluminium ni berkumpul di bawah. This is pure molten aluminium. Meaning to say, di atas ini adalah aluminium oksida. Bila you switch on, aluminium oksida sudah membebaskan aluminium yang kita mahu. Yang kita mahu ni warna kuning. Aluminium saja, kita tidak mahu aluminium oksida. Jadi bahasa sainsnya kita ambil. Kita ekstrak aluminium daripada aluminium oksida. Boleh faham? Is it clear? Clear. Clear. Jadi kita tanya, di manakah atom aluminium terhasil? Anode ke katot? Tengok yang anak panah di bawah. Anode ke katot? Katot. Dekat katot. Yang kita mahu aluminium tu dekat katot. Apakah ujian untuk menentukan gas yang terhasil di anode? So, ujian gas oksigen. Kita guna kayu uji apa? Berbara ke bernyala? Masih ingat? Kalau uji kehadiran gas oksigen guna apa? Kayu uji berbara ke kayu uji bernyala? Siapa masih ingat? Hello? Ada orang? Berbara. Very good. Kalau berbara, what happen? Kita ada oksigen, dia akan menyala. Sampai sini boleh faham? Clear sikit-sikit. Is it okay? Is it okay? Okay. Alright, so we proceed. Okay, lagi 5 minit insyaAllah can. Okay, next one, penulinan logam. Okay, macam cikgu takut tidak sempat kan? Okay, penulinan lah dulu.
Okay, penulinan logam macam dua saya kena sebut ni. Never mind ya. Okay, yang proses industri yang kedua adalah penulinan logam. Tengok betul-betul, insyaAllah boleh faham ni. So, penulinan logam, dia ada dua elektrod yang sama, tapi satu tidak tulin. Contoh tidak tulin tu kan kelas, maksudnya ada lumpur kah, ada pasir kah, dia ada side tulin. Tapi logamnya mesti sama. Tengok gambar aja sini. Kalau anode, kita letak yang tidak tulin. Contoh kuprum tidak tulin. Pasangannya kuprum tulin. Kalau anode, zinc tidak tulin. Cathode, zinc tulin. Pasangannya logam yang sama. Elektrolit dia mesti ada unsur ion logam. Mesti ada logam. Kalau cikgu guna kuprum sini, maka larutan cikgu mesti ada nama kuprum. Kalau cikgu guna zinc sini, nama larutan cikgu mesti ada zinc. Boleh faham? Boleh faham kelas? Hello? Boleh. Okay, now what happen? Basic concept, tengok betul-betul. Sekarang mesti ingat basic concept. Okay, kita ada larutan kuprum, kita ada elektrod kuprum. Sekarang elektrod kita bukan karbon ya. Jadi rasa-rasanya faktor keberapa ni yang kita mau? Adakah kita guna kedudukan ion dalam siri elektrokimia? Adakah kita mau rujuk ke pekatan? Adakah kita mau rujuk jenis elektrod? Mana satu yang kita akan rujuk ni? Siapa boleh dapat tangkap? Sekarang kita punya situasi elektrolit kita sama dengan elektrod kita. Kuprum. Jadi faktor apa yang cikgu mesti rujuk untuk pemilihan ion? Okay. Yang sama tu kan cikgu. Ya, sekarang kita cek saja. Kalau dia ada perkataan kepekatan, maka kita rujuk faktor kedua, kepekatan ion dalam elektrolit. Ada perkataan kepekatan ni? Tiada. Okey. Kalau yang ketiga, faktor ketiga, jenis elektrod sama dengan elektrolitnya. Kuprum sama dengan kuprum. Maka untuk penulinan logam kita tengok faktor ketiga, jenis elektrod. Boleh faham ke ni? Is it clear? Boleh faham? Boleh. Boleh ya, sebab apa kita kena tengok faktor ketiga? Sebab kita guna elektrod kuprum. Kalau kita guna elektrod karbon tadi, no need. Sebab karbon sahaja yang kita tidak payah tengok faktor ketiga. Right? Now, sekarang the basic concept nombor 2, kamu mesti ingat elektron bergerak dari anode ke cathode. Kalau kan kelas gambar raja tu kan, kalau SPM, ini dululah. Dia selalu letak anode di bahagian kiri yang panjang. Okey, jadi dulu kita selalu menyanyi. Kalau dulu cikgu dengan budak-budak kan kami selalu nyanyi. Yang lagu Beyonce tu, to the left, pernah dengar ke tu? Okey, maksudnya to the left tu, kamu punya elektron akan bergerak dari kiri. Kiri kamu. Okey, kiri kamu. Ini kiri kamu. Bukan kiri gambar aja, kiri kamu. So, elektron bergerak dari kiri ke kanan. Maksudnya daripada anode ke cathode. Kalau kamu lupa lah. Tapi kalau kamu pandai baca dia punya simbol, kamu tahu yang panjang anode, yang pendek tu cathode. Ya. Okay. So, apa yang berlaku sekarang? Tengok sini. Okay, bagi masa cikgu lebih kurang 2 minit lagi ya. So, anode ada kuprum tidak tulin, cathode kuprum tulin. Kita mahu at the end of this process, kita dapat kuprum tulin pada anode. Kita mahu bersihkan dekat anode ni. Contoh, dia tidak tulin, cikgu ulang balik. Contoh ada pasir kah, ada serbuk-serbuk lain kah, kita tidak mahu. So, kita akan guna proses elektrolisis. So now apa yang berlaku, senaraikan dulu ion-ion yang hadir. Okay, ion-ion yang hadir, kita tengok. Sebab ia larutan, sudah ada ion hidroksida, ion hidrogen. Sebab ada larutan kuprum sini. Okay, anion dapat nama daripada ini, kuprum sulfat. Yang belakang anion, ion sulfat. Yang depan cation, ion kuprum. Okay, so anion akan tertarik ke anode. Okay, cation akan tertarik ke cathode. Sampai sini boleh dapat? Are you okay kelas sampai sini? Is it clear?
Sampai sini boleh clear? Now, kita start buka mata betul-betul, kita start tempat yang bahagian confusing ya. Di anode, okay, sekarang jangan tengok ini dulu. Kamu tengok dekat kita punya siri elektrokimia. Okay, kita ada ion sulfat, kita ada ion hidroksida. Sepatutnya kita pilih ion hidroksida sebab dia berada di bawah. Tetapi ini adalah faktor ketiga, jenis elektrod. Meaning to say kita tidak akan pilih ion hidroksida. Sebaliknya apa yang berlaku? Elektrod ini akan mengayon. Mengayon tu kan kelas, maksudnya dia akan hasilkan ion kuprum. Maksudnya kita tidak akan pilih ion hidroksida, kita tidak akan pilih ion sulfat. Kita akan tetapkan sebab ia punya elektrod kuprum. Jadi apa yang berlaku di anode? Kuprum tidak tulen ni akan mengayon, menghasilkan ion-ion kuprum. Pergi mana ion kuprum ni? Dia akan terlarut dalam elektrolit. Alright? Dalam elektrolit ni dia akan terendam. Meaning to say, semua kotoran-kotoran yang melekat pada ion kuprum akan jatuh. Dia jatuh. Okay, berbentuk ion. Alright, now next one. Apa yang berlaku di ketod? Ketod kita ada ion. Ion kuprum, ion hidrogen. Siapa yang kita pilih? Tengok siri elektrokimia. Siapa bawah? Hidrogen ke kuprum? Kalau cikgu tanya, siapa bawah? Hidrogen ke kuprum? Hello? Siapa berada di bawah? Hidrogen ke kuprum? Tengok siri. Hidrogen. Mana? Tengok siri elektrokimia. Siapa yang berada di bawah? Hidrogen ke kuprum? Kuprum. Jadi dekat ketod, ion kuprum kita pilih untuk dinyacas. Bila kita nyacas ion, dia akan jadi atom. Atom kuprum. Atom kuprum ini dia akan melekat di permukaan ketod. Jadi kita boleh cakap pemerhatian kita ya, kita tidak tahu anode dan ketod itu tulen atau tidak. Tapi selepas proses elektrolisis, anode menjadi lebih kecil. Dia menjadi kecil sebab dia tulen. Semua sisa-sisa macam pasir ke lumpur ke jatuh. Okey? So sebaliknya, ketod menjadi saiznya semakin menebal atau jisimnya bertambah sebab ada pengenapan. Pengenapan ni yang melekat. Ada atom kuprum melekat di permukaan elektrod ketod. Boleh faham sampai sini? Is it clear? Boleh faham sikit-sikit? Hello? Boleh. Boleh ya, sikit-sikit should be okay ya. Sekarang kita tengok cikgu sekarang ni. Tengok sini. Boleh nampak? Okay, kita ada gambaran begini. Inilah kamu punya soalan SPM selalunya. Dia sebut ada penulinan logam kuprum. And then bila dapat ini cross check. Mana satu anode, mana satu ketod. Okay, jadikan anode kita adalah plat kuprum. Plat tu elektrod kuprum tidak tulen. Ketod kita kuprum tulen. And then dia tanya, what is solution X? Jadi, A, jawapannya, semua larutan yang ada perkataan kuprum 2 diterima. Kau jawab kuprum 2 sulfat, kuprum 2 nitrat, kuprum 2 klorida, kita terima. As long as ada perkataan kuprum di sini, sama dengan sini. Is it clear? Boleh faham? Boleh faham? Alright, now B. Logam manakah yang bertindak sebagai ketod? So, ketod is pendek. Yang pendek. Mana yang tersambung dengan yang pendek? Plat, kuprum, tulen. B boleh faham? Boleh nampak B? Boleh nampak B? Okay, C1. Apa yang berlaku pada anode dan ketod di akhir eksperimen? Kita punya jawapan pelajar akan kita selalu jumpa anode tulen, ketod tidak tulen, salah. Anode dia menjadi tulen tapi kita tidak tahu bentuk tulen tu macam mana. Cuma pemerhatian kita di anode ia menjadi semakin nipis. Ataupun kamu boleh cakap space-nya mengecil, jisimnya berkurang. Sebab
first place yang melekat dengan dia sudah terjatuh ke bawah. Sudah terjatuh ke bawah. Jadi dia semakin mengecil. Yang ada itu betul-betul tulen. Sementara di ketot, ia menjadi semakin tebal. Saiz bertambah atau jisim bertambah. Sebab apa yang melekat ataupun terenap di ketot, kita ingat. Apa yang terenap is melekat. Apa yang melekat di sekitar ketot tadi? Atom apa? Siapa ingat? Atom apa yang melekat di sekitar ketot? Come on 5C. Atom apa yang melekat di sekitar ketot? Ulang balik. Very good. Atom kuprum. Ion kuprum kita pilih, maka ketot kita mesti ada atom kuprum. Itulah jisim dia bertambah. Boleh faham? Jisim ketot bertambah, jisim anod berkurang. Atau anod nipis, ketot tebal. Is it clear? Is it clear? Is it clear? Hello? Clear. Okay. Ada lagi satu cara mau hafal. Macam mana ejak anod? A-N-O-D. Anod. Anod. Ada perkataan N kan? So anod nipis. Manakala ketot. K-A-T-O-D. T. Ada perkataan T. T tebal. Ketot tebal. Boleh hafal begitu? Kalau kamu jawab dalam exam pun nipis, tebal. Ingat, anod ada huruf N, maka dia nipis. Ketot ada huruf T, jadi dia menjadi tebal. Boleh dapat tangkapnya. Okay, D. So, ini cikgu terangkan sikit. Ya Allah, lebih masa sudah sore. So, dia tanya apakah warna elektrolit akhir eksperimen? So, actually, the first one, kita tidak buat eksperimen bani, so you cannot see it. Tapi cikgu kena terangkan. Semua larutan kuprum, kuprum ni dia mesti warna biru. Warna biru. Tapi biru dia sama ada menjadi semakin pekat atau semakin cerah. Cuma dalam eksperimen ini, biru itu tidak berubah. Begitu saja dia. Alright? So, warna elektrolit kita biru. Kuprum berwarna biru. Okey, jadi dia tanya lagi apakah satu kegunaan lain elektrolisis, kita belum belajar penyaduran. So, kita sudah belajar pengekstrakan logam tadi, kamu boleh jawab pengekstrakan logam. Alright? Sampai sini boleh faham? Is it clear class? Boleh faham sikit-sikit? Sikit pun okey. Boleh faham? Respon ba. Is it okay? Faham ya? Okay. So as for today, kita tiada latihan. What I need you to do is, sebabkan mungkin ada di antara nota, ada WhatsApp cikgu ba? Teacher boleh ke hantar balik nota sebab saya mau salin. Jadi kan, untuk supaya kita tidak keliru, ada masa sikit ni, kamu conteng buat macam lukisan cakar lakar tu, ingat tak? Lukisan-lukisan saja. So kamu boleh ingat actually kan. Jadi jangan tiada nota, nanti kamu terus lost in space. Mungkin kita punya persekolahan ni dilanjutkan sampai Oktober. Kita tinggal 3 bulan saja belajar. So memang sangat compact, memang sangat padat ya. Jadi ada masa untuk slot ini boleh buat nota. Masa satu nanti single slot, masa 12.30 hingga 1 kita buat latihan. Is it clear? Boleh faham? Ya. Okay, thank you very much kids. Thank you. Nanti teacher upload video. Alright, bye-bye. Thank you. Thank you, teacher. Thank you.